Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.31 Oktober. Setengah jam bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama tengah hari ini. PRK Parlimen Tanjung Piai hari mengundi 16 November, undi awal 13 November. Setiausaha Pejabat Kementerian Kewangan mengaku tidak bersalah terima rasuah RM3 juta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini menetapkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai Johor akan diadakan pada 16 November depan. Pengerusinya Datuk Azhar Azizan Harun berkata penamaan calon pula akan diadakan pada 2 November. Hari mengundi awal pula ditetapkan pada 12 November dengan tempoh berkempen selama 14 hari. Seramai 1,019 orang petugas dilantik bagi mengendalikan proses PRK P165 Tanjung Piai. Manakala sebanyak 28 buah pusat mengundi yang mengandungi kesemuanya 127 saluran akan digunakan untuk kemudahan pengundi. PRK ini dianggarkan memerlukan peruntungan sebanyak 2.67 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas bagi menetapkan tarikh PRK Parlimen Tanjung Piai di Putrajaya pagi tadi. Pilihan raya itu membabitkan sejumlah 52,986 pengundi yang terdiri daripada 52,698 pengundi biasa, 280 pengundi awal dan 8 pengundi tidak hadir. SPR mensasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi dalam PRK kali ini. PRK Parlimen Tanjung Piai diadakan susulan kematian penyandangnya Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Mat Farid Mat Rafiq pada 21 September lalu akibat komplikasi jantung. Bekas Setiausaha Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha di Kementerian Kewangan mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan termasuk 2 tuduhan pilihan meminta dan menerima rasuah bernilai lebih RM3 juta membabitkan tender penjualan hartanah di Hong Kong tahun lalu. Tertuduh Rohaya Sabut 39 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Ahmad di Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi tadi. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa meminta suapan berjumlah RM3 juta daripada Wan Muhammad Wan Yusof sebagai dorongan membantu Wan Muhammad selaku wakil bagi syarikat Allied Vantage International Group Limited dipilih dan ditawarkan sebagai pembeli bagi aset kerajaan iaitu bangunan Malaysia di Wan Chai, Hong Kong. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, tertuduh didakwa menerima RM50,000 daripada individu sama melalui akaun CIMB Bank dan RM3,000 melalui deposit tunai ke Maybank Islamic Berhad miliknya sebagai dorongan sama. Untuk 2 pertuduhan pilihan, Rohaya turut mengaku tidak bersalah, iaitu menipu individu sama dengan memperdaya mangsa mempercayai bahawa tertuduh boleh membantu syarikatnya dapat dipilih dan ditawarkan sebagai pembeli bagi aset di Hong Kong. Perbuatan itu sehingga mendorong mangsa memasukkan RM53,000. Hakim memerintahkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM30,000 bagi kesemua pertuduhan. Mahkamah menetapkan 29 Oktober ini tarikh sebutan semula kes. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi hari ini mendedahkan antara punca beliau disingkirkan dari syarikat itu adalah kerana menyuarakan tidak puas hati dengan proses transaksi dana dilakukan. Beliau bagaimanapun dikekalkan sebagai ahli lembaga pengarah sehingga 2016 untuk menjaga imej dan pengurusan syarikat itu. Saksi ke-9 penawanan itu berkata, demikian ketika pemeriksaan utama Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram. Saksi memberitahu mahkamah beliau sering menyatakan keresahan dengan betapa cepatnya transaksi kewangan syarikat itu dilakukan. Selepas selesai membaca keterangan saksi setebal 270 muka surat, beliau ditanya beberapa soalan berhubung mesyuarat jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC.
Datuk Syahrul turut mendedahkan sebelum pendengaran PAC pada 2015, pengerusinya Datuk Seri Hassan Arifin bertemunya untuk menutup penglibatan ahli parlimen pekan itu dalam membuat keputusan 1MDB. Beberapa siri mesyuarat juga diadakan di kediaman salah seorang orang kuat bekas Perdana Menteri itu, iaitu Datuk Seri Farid Rizwan. Prosiding di hadapan Hakim Colin Lawrence sekira bersambung Isnin depan untuk pihak pembelaan meneruskan soal balas kepada saksi sama. Detik indah merentasi jangkaan. 6 kamera. Foto mantap V17 Pro. Vivo. Perbicaraan kes seorang remaja yang menembak seekor kera yang sepatutnya berlangsung selama 3 hari ditangguhkan sehingga 4 November depan. Tertuduh Raja Syazrin Ikhwan Raja Jaafar, 18 tahun sebelum ini dituduh pada 5 Ogos lalu menembak haiwan terbabit sebelum kejadian itu tular di media sosial. Mengikut kertas pertuduhan, Raja Syazrin didakwa dengan sengaja menyebabkan penderitaan dan kesakitan terhadap seekor kera pada 15 Mei lalu di Lambur Kiri, Perak Tengah. Haiwan itu dilindungi di bawah jadual pertama Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Kes di bawah Seksyen 86(1)F Akta berkenaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara setahun. Dalam perbicaraan pagi tadi, hanya seorang daripada 11 saksi, iaitu Pegawai Penyiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas di 5 Bukit Aman, Inspektor Muhammad Syam Fazli Nazir memberi keterangan. Hakim Nur Hashimah Khalid kemudian yang menangguhkan perbicaraan sehingga 4 November bagi menunggu dokumen pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Video kejadian berdurasi 20 saat tular di media sosial selepas seorang lelaki menembak monyet gara-gara tidak memanggilnya baby sayang. Dan ini pula kes kematian seekor gajah pigmi di Sabah. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli KATS akan membantu pihak berkuasa menyiasat dan menjejak penjenayah yang terbabit dalam pembunuhan gajah pigmi di Sungai Udin, Dumpas, Kalabakan, Tawau, Sabah pada 26 September lalu. Kementerian dalam satu kenyataan hari ini menyifatkan pembunuhan itu sebagai jenayah hidupan liar yang zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Menurut kenyataan itu, kerjasama Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan pihak PDRM akan diperkukuhkan lagi pada masa akan datang. Ia dengan mencontohi model operasi bersepadu khazanah antara PDRM dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Gajah pigmi adalah spesies yang dilindungi sepenuhnya. Dalam kejadian selasa lalu, gajah jantan yang dianggarkan berusia antara 20 hingga 30 tahun itu ditemui mati dalam keadaan terduduk berhampiran tebing sungai. Bedah siasat mendapati gajah itu mati akibat ditembak dengan lebih kurang 70 kesan peluru. Penantian lebih 25 tahun berakhir selepas 105 penduduk kampung baru Pulau Redang, Terengganu akhirnya mendapat geran hak milik tanah masing-masing. Isu pemilikan tanah yang membelenggu penduduk Pulau Peranginan itu tergantung lama ekoran pertukaran kerajaan negeri beberapa kali. Muhammad Ishak Abdillah Ngah ada laporannya. Mengikut kronologi, pada 23 Ogos 1994, penduduk telah mengemukakan permohonan hak milik tanah di Pulau Redang. Pelbagai halangan terpaksa ditempuh mereka. Malah, ada pemohon dikatakan bukan rakyat tempatan. Keadaan berterusan sehinggalah Pejabat Tanah Kuala Terengganu membuat bancian pada tahun 2012. 3 Mac 2019, perjuangan penduduk membuahkan hasil apabila permohonan mereka untuk mendapatkan hak milik tanah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu. Sepanjang duduk di Pulau Redang ni kita tak ada hak milik. Cuma yang sini lah jadi hak milik kita. Dapat geran apa. Selama ni kita hanya sementara ataupun sebagai penumpang. Anak-anak saya esok ni je awak diganti rumah saya atas air. Duduk rumah saya tahun ni ke? Dah saya lahir sini. Umur saya 47 tahun dah. Masa saya besar sini je. Majlis penyerahan dokumen hak milik tanah diserahkan kepada penduduk oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri Datuk Tengku Farouk Husin Abdul Jalil di Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Pulau Redang semalam. Kerajaan negeri turut berjanji akan menyelesaikan 87 lagi permohonan hak milik tanah penduduk selepas mereka membayar premium tanah RM2,000 untuk setiap lot tanah.
Dan kerana kepadatannya yang semakin tinggi, untuk generasi baru, kerajaan negeri membina 160 unit rumah pangsa mampu milik di pulau itu. Projek perumahan setinggi 5 tingkat melibatkan 4 blok itu mula dibina pada 2012 di kawasan seluas 1.7 hektar. Projek membabitkan kos hampir 30 juta ringgit dan kini hampir 90% siap. Penempatan terawal generasi pertama di Pulau Redang ini ialah di Pulau Pinang yang kini menjadi taman laut, sebelum generasi kedua membina penempatan di atas air di sebelah kanan saya ini dan juga di sebelah kiri saya ini. Dan untuk generasi ketiga, sekarang ini mereka berpindah di rancangan penempatan baharu yang dikenali sebagai Kampung Baru Pulau Redang yang kini didiami lebih 1,300 penduduk. Muhammad Isa Abdilangah melaporkan. Beralih ke laporan urus niaga, Malaysia harus menumpukan kepada kesan ekonomi jangka panjang menerusi projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Ong Kian Ming berkata, projek megah ini penting bagi pembangunan ekosistem selain mewujudkan perniagaan baru. Building transit-oriented development as well as logistics hubs in at least 7 of the key stations along the ECRL. And this would bring about increased economic activity that would make ECRL sustainable. So rather than to go back and relook at the cost, which we've already renegotiated, let's look forward to the increased economic activity that we can generate as a result of this enhanced ECRL MOA. Jelasnya lagi, apa yang lebih penting ketika ini adalah pelaksanaan perjanjian memorandum persefahaman bersama China Communication Construction Company Limited CCCC. Beliau terdahulu melancarkan laporan ekonomi jalur dan laluan peluang dan risiko koridor pengangkutan oleh Bank Dunia. Pelaburan ekuiti Lembaga Tabung Haji TH kekal kukuh dengan peningkatan nilai ekuiti domestik sebanyak 1.12 bilion ringgit kepada 7.48 bilion ringgit. Dalam satu kenyataan hari ini, TH berkata pihaknya tidak melepaskan pegangan ekuiti berjumlah 2.6 bilion ringgit secara drastik sejak 3 bulan lalu. Pelaburan TH tertumpu kepada syarikat utama Bursa Malaysia yang mempunyai prestasi kewangan serta rekod dividen yang baik, menjana pendapatan stabil dan patuhi syariah. Ia termasuk pegangan TH dalam Tenaga Nasional Berhad TNB yang telah bertambah sebanyak 304 juta ringgit sejak 18 bulan lalu. Turut dijelaskan lembaga syarikat tidak melupuskan pegangan saham dalam syarikat termasuk FGV, Lion Industries Corporation, T7 Global Berhad, Shenyang Shipping Corporation dan Brahims seperti yang dilaporkan media massa baru-baru ini. Peralihan daripada siaran TV analog kepada siaran TV digital My Freeview di kawasan tengah dan selatan Semenanjung Malaysia diteruskan malam tadi. Ia berikutan kejayaan ujian rintis yang telah dijalankan di Pulau Langkawi oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama pihak industri penyiaran sejak 21 Julai lalu. Peralihan siaran TV analog kepada siaran TV digital di kawasan tengah dan selatan dilakukan tepat jam 12.30 malam tadi. Ia membabitkan 13 stesen pemancar analog di wilayah Persekutuan, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Kita sebenarnya mengalulukan pihak pengguna serta juga rakyat Malaysia di kawasan tengah dan kawasan selatan yang belum lagi bersedia dengan peralatan ataupun peranti iaitu set-top box. Untuk mendapatkan siaran digital ni, kami amat mengalulukan supaya dengan secara gesa lah untuk mendapatkan set-top box ni, kerana inilah satu peluang yang amat baik di mana siaran digital adalah satu siaran yang clear. Channel pun ada channel-channel baru dan juga termasuk juga radio. Usaha ini akan diteruskan di wilayah utara dan timur pada 14 Oktober, manakala Sabah dan Sarawak pada 31 Oktober. Untuk terus menonton rancangan kegemaran, orang ramai perlu memasang dekoder MyTV atau peralatan dekoder IDTV agar terus menerima siaran rangkaian digital TV melalui set televisyen analog yang sedia ada.
Sebarang maklumat lanjut boleh layari laman sesawang atau hubungi talian tertera. Kelaporan antarabangsa, ribuan penduduk di Indonesia terus mengadakan bantahan yang tercetus disebabkan pembaharuan undang-undang di Jakarta. Kira-kira 26,000 anggota polis dan tentera dikerah bagi mengawal keadaan itu, sementara penunjuk perasaan melaungkan slogan perubahan berhampiran bangunan parlimen. Tunjuk perasaan yang didominasi golongan mahasiswa dan pelajar sekolah sebagai membantah cadangan pindaan undang-undang berkaitan jenayah. Sebelum ini, sekurang-kurangnya 2 pelajar maut dan ratusan lagi cedera apabila kekecohan berlaku di seluruh republik itu. Rancangan pindaan undang-undang itu didakwa mengurangkan kuasa agensi anti rasuah KPK, menyekat kebebasan hak asasi manusia serta melindungi kepentingan politik pihak tertentu. Penunjuk perasaan juga menuntut tentera diundurkan dari Papua yang juga dilanda kekacauan dan sudah mengorbankan lebih 30 nyawa bulan ini. Presiden Indonesia Joko Widodo sebelum ini berkata beliau akan mempertimbangkan untuk menyemak semula rang berasingan yang dibimbangi mengkritik akan mengurangkan kuasa KPK. Angka kematian akibat banjir susulan hujan monsun berterusan di Bihar dan Uttar Pradesh India sejak seminggu lalu meningkat kepada 148 orang. Jumlah kematian tertinggi dilaporkan di Uttar Pradesh iaitu seramai 111 orang. Sementara 28 lagi mangsa terkorban di Bihar. Di Patna, Bihar, rutin harian penduduk terjejas selepas ribuan kediaman dan beberapa jalan utama ditenggelami air. Pihak berkuasa di bandaraya itu mengarahkan sekolah ditutup selepas paras air meningkat. Puluhan bot dikerah untuk memindahkan lebih 4,000 penduduk yang terperangkap akibat banjir. Bantuan kecemasan turut diagihkan dengan menggunakan helikopter. Di Balia, Uttar Pradesh, pihak berkuasa terpaksa memindahkan kira-kira 900 banduan ke penjara lain selepas premis penjara yang terletak berhampiran Sungai Ganga dinaiki air. Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menafikan mengarahkan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Namun menurut MBS, apabila jenayah dilakukan ke atas rakyat Arab Saudi oleh pegawai bekerja untuk kerajaan, sebagai pemimpin beliau mesti bertanggungjawab. Menyentuh laporan agensi perisikan pusat CIA Amerika Syarikat mengenai dakwaan pembabitannya dalam pembunuhan itu, MBS mencabar agensi itu untuk menyiarkan maklumat yang mereka ada kepada umum. Tambah putera Muhammad, pembunuhan Khashoggi adalah jenayah keji dan pihaknya akan mengambil tindakan agar jenayah seperti itu tidak berulang. Mayat Khashoggi bagaimanapun belum ditemui sehingga kini. Korea Utara menyalahkan Amerika Syarikat atas kegagalan memulakan semula rundingan yang tertangguh antara keduanya selepas pertemuan pertama Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un lebih setahun lalu. Pyongyang yang dikatakan bersedia untuk kembali ke meja rundingan akhir September lalu, namun Washington perlu melaksanakan pendekatan baru. Melalui dutannya ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Pyongyang meminta Washington untuk berkongsi cadangan yang telah dirangka dan disediakan. Terdahulu, Korea Utara mendesak Amerika Syarikat merangka satu cadangan baru yang boleh diterima oleh Pyongyang selepas menawarkan rundingan semula diadakan. Trump dan Jong-un telah bertemu sebanyak 3 kali bagi merundingkan isu pembongkaran program senjata nuklear Korea Utara sebagai pertukaran kepada konsesi ekonomi dan politik Amerika Syarikat. Beralih ke laporan sukan, PKNS FC mencipta sejarah tersendiri dengan menjulang Piala Presiden buat kali pertama selepas menumpaskan Perak dengan agregat 2-1. Skuad bimbingan Ketua Jurulatih Syaiful Nizam Khamis dinobatkan juara walaupun tewas 1-0 dalam aksi final kedua di Stadium Perak. Bekalan 2 gol hasil perlawanan final pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Kelana Jaya 24 September lalu sudah cukup buat PKNS bergelar juara. Dalam aksi malam tadi, kubu pertahanan PKNS kebal bertahan pada separuh masa pertama menyebabkan Perak buntu menghasilkan jaringan. Babak kedua, pasukan tuan rumah yang dibimbing bekas pemain Perak Kenan Takumar akhirnya menghasilkan gol menerusi sepakan penalti Muhammad Yusuf Abdullah pada minit ke-67. Sebagai juara, PKNS FC menerima RM150,000 manakala naib juara Perak menerima RM100,000.
Krisis kecederaan kini menghimpit Harimau Malaya menjelang perlawanan persahabatan dan aksi ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Daripada 25 pemain yang melapor diri, 5 pemain berada dalam senarai kecederaan, khususnya pemain tengah Nur Azam Aziz yang dijangka tidak sempat pulih dalam masa terdekat. 5 pemain yang mengalami kecederaan ketika ini adalah Nur Azam Aziz, Nur Syahrul Idlan Talaha, Daniel Amir Nur Hisham, J. Partiban dan Halim Sari. Daripada senarai itu, tahap kecergasan Nur Azam paling merisaukan Cheng Ho. Berikutan pemain tengah Pahang itu mengalami kecederaan buku lali yang serius ketika hadir melapor diri bersama skuad kebangsaan. Menurut Cheng Ho, beliau tidak akan tergesa-gesa menggugurkan Nur Azam dalam masa terdekat. Sebaliknya, Ketua Jurulatih Harimau Malaya itu lebih rela menambah satu lagi kuota pemain ke dalam skuad kebangsaan. Ya, so far kita dah panggil Azizan Nordin lah daripada Sabah kerana kita tahu Azizan pernah bersama dengan kita tahun lepas, cuma tidak beri peluang untuk bersama dengan pasukan. So far kita panggil dia untuk latihan kali inilah. Pada sesi latihan pertama semalam, rata-rata pemain nampak bersemangat untuk kembali memulakan tugasan bersama Harimau Malaya. Skuad bimbingan Cheng Ho akan memanaskan badan menentang Sri Lanka dalam aksi persahabatan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 5 Oktober ini. Disusuli aksi ketiga kumpulan G, kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 menentang Vietnam di Stadium Maidin Hanoi 5 hari kemudian. Ambil inisiatif sendiri, antaranya laporkan terus kepada Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional PFAM. Itu nasihat Ketua Pegawai Eksekutif PFAM Izham Ismail agar pemain tidak gentar mempertahankan hak mereka ketika isu tunggakan gaji dalam arena bola sepak di Malaysia bagaikan tiada penghujungnya. Menurut laporan tidak rasmi yang diterima PFAM daripada sumber yang sahih, masih ada lagi pasukan yang beraksi dalam Liga Perdana dan Liga Super dihimpit isu tunggakan gaji. Cumanya, pihaknya tidak boleh mengambil sebarang tindakan kerana tiada laporan rasmi dibuat daripada pemain. Dimaklumkan secara informal juga, secara tidak rasmi oleh setengah pihak yang ada beberapa pasukan termasuk di Liga Super dan Liga Perdana masih lagi tertunggak gaji mereka dalam 2 atau 3 bulan kebelakang ini, dan kita juga mengharap mana-mana pemain yang menghadapi masalah gaji supaya tampil ke hadapan dan jangan takut untuk membuat laporan kepada PFAM. Antara solusi disaran PFAM dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA akan mempergiatkan usaha menubuhkan National Dispute Resolution Chamber NDRC menjelang hujung tahun ini. Ia bertindak sebagai tribunal timbang tara khas buat pemain yang melaporkan isu tunggakan gaji dan kontrak bersama pasukan di Liga Malaysia. Beliau berkata demikian ketika persidangan perundangan FIFPro peringkat Asia dan Oceania di Ibu Negara semalam. Baiklah, sekian dahulu buat waktu ini. Kemeriahan Akifest 2019 yang membawa suasana Jepun di Ibu Negara mengakhiri Buletin 1.30. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.